Selamat sejahtera murid-murid, apa khabar? Terima kasih kerana sudi menonton video sesi PDPR kita pada hari ini. Baiklah, kita masih lagi dalam tajuk yang ke-13 iaitu tajuk kesederhanaan. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk Saya Amalkan Kesederhanaan. Murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Moral muka surat 65. Baiklah, standard pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini ialah 13.3 membanding beza antara sikap bersederhana dengan sikap keterlaluan. Baiklah, kita lihat paparan yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Moral muka surat 65. Ini merupakan paparan yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Moral masing-masing. Kita lihat sama-sama. Ada 3 situasi yang ditunjukkan di situ. Okey, kita lihat teliti dan fahami cara Danny bersikap sederhana. Baiklah, budak lelaki ini namanya Danny. Jadi kita nak lihat bagaimanakah Danny mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan sehariannya. Baiklah, kalau kamu lihat di bahagian kiri ada 3 situasi yang diberikan. Kemudian di bahagian kanan menunjukkan bagaimana Danny mengamalkan cara bersikap sederhana. Okey, mengamalkan cara bersikap sederhana. Baiklah, kita lihat situasi yang pertama terlebih dahulu. Okey, lihat kotak yang cikgu buat di sini. Okay. Situasi yang pertama menunjukkan situasi tali beg Danny putus. Kita lihat tali beg sekolah Danny telah putus. Jadi, bagaimanakah Danny hendak mengamalkan sikap sederhana melalui situasi ini? Kamu lihat gambar yang terdapat dalam kotak di sebelah kanan. Okey. Bagaimana cara dia nak mengamalkan sikap bersederhana? Dengan cara menjahit semula tali begnya yang putus. Ibunya menolong Danny menjahit semula tali beg sekolah Danny yang putus. Okey, itu menunjukkan sikap sederhana. Okey, jadi Danny apabila tali begnya putus, dia tidak terus saja minta untuk membeli beg sekolah yang baharu, tapi dia minta ibu untuk menjahit semula tali beg sekolah tersebut supaya boleh digunakan semula. Itu salah satu contoh sikap bersederhana. Kemudian kita lihat pada situasi yang kedua. Situasi kedua di sebelah kiri menunjukkan basikal Danny rosak. Pernah tak kamu mengalami masalah basikal rosak? Apa yang perlu dilakukan bila basikal kita rosak? Adakah kita terus minta ayah atau ibu belikan basikal baharu, ataupun kita minta basikal tersebut dibetulkan semula? Kalau macam Danny, dia nak bersikap sederhana. Jadi apa yang dia lakukan ialah dia meminta ayah membaiki semula basikalnya yang rosak. Okey, dia tak minta ayah belikan saya basikal yang baharu, basikal saya dah rosak. Tidak. Dia hanya minta ayah untuk membetulkan semula ataupun membaiki semula basikal yang rosak. Okey. Kemudian kita lihat tulis pada situasi yang ketiga. Okey, situasi ketiga menunjukkan Danny sedang belajar dan bukunya terkoyak. Okey, kita lihat dalam gambar buku sekolah Danny terkoyak. Apabila buku kita terkoyak, apa yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan kita ni bersikap sederhana? Okey, macam Danny, dia ambil pita pelekat, dia lekatkan semula ataupun dia ambil selotip. Kita selalu sebut selotip kan. Selotip dia tape semula, lekatkan semula muka surat yang koyak. Bukan buku kita koyak, kita terus buang dalam tong sampah, beli buku yang baharu, ambil buku yang baharu. Tidak. Okey, kita nak amalkan sikap sederhana. Bila buku kita koyak, kita tampal semula supaya buku kita jadi elok semula. Okey, jadi ketiga-tiga situasi ini menunjukkan Danny mengamalkan sikap
bersederhana dalam kehidupannya. Jadi awak juga perlu ikut seperti Danny, mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan. Kalau ada barang-barang kita yang rosak, kita jangan terus minta ibu atau ayah kita beli yang baharu. Kalau masih boleh dibetulkan, kita betulkan dahulu. Melainkan memang dah tak dapat dibetulkan, barulah kita beli yang baharu. Okay, jadi kita lihat di sini. Apa kebaikannya bila bersikap sederhana? Kita lihat, saya dapat menjimatkan wang dan meringankan beban ibu bapa. Jadi Danny ni apabila dia bersikap sederhana, dia dapat menjimatkan wang dan meringankan beban ibu bapanya. Okey, jadi kita lihat slide yang seterusnya. Ini cikgu ringkaskan semula cara Danny bersikap sederhana. Pertama sekali tadi, menjahit semula tali beg yang putus. Yang kedua, membetulkan basikal yang rosak. Dan yang ketiga, menampal buku yang koyak. Baiklah, seterusnya kita lihat untuk aktiviti hari ini, cikgu nak awak buat latihan dalam buku aktiviti pendidikan moral muka surat 88 dan 89. Kemudian hantar tugasan dalam Google Classroom supaya cikgu boleh semak hasil tugasan kamu. Kita lihat sama-sama apa yang ada dalam muka surat 88. Okey, yang ini kamu perlu padankan tindakan dengan akibat yang sesuai. Kita tengok gambar pertama. Okey, kawan kita ni dia masukkan duit ke dalam tabung. Okey, tindakannya dia masuk duit ke dalam tabung. Kemudian apa akibatnya? Bila dia dah masuk duit dalam tabung, apa berlaku? Kita pilih mana situasi yang sesuai, kita gariskan, padankan. Okey, ada 4 soalan di sini. Kemudian untuk muka surat 89, kamu perlu tulis perkataan sederhana ataupun membazir. Tengok di sini. Perkataan sederhana ataupun perkataan membazir bagi setiap situasi. Okey, kamu lihat gambar pertama. Gambar makanan kan? Saya mengajak rakan makan bersama-sama saya. Ataupun saya hanya makan seorang diri. Kita tengok. Yang mana satu sederhana? Ajak rakan makan sama-sama tu membazir ke sederhana? Kalau membazir, awak tulis kat sini membazir. Kalau sederhana, tulis sederhana. Okey. Awak tengok gambar ni makanannya banyak. Saya hanya makan seorang diri. Itu menunjukkan sederhana ke ataupun membazir? Pilih dan tuliskan jawapan. Begitu juga untuk gambar kedua, 3 dan 4. Tuliskan yang mana satu sederhana, yang mana satu membazir. Sederhana ni kita tidak berlebih-lebihan. Kalau membazir ni, kita makan tak habis sampai terbuang. Kita beli benda yang mahal. Okay, kita beli benda yang tak sepatutnya. Itu membazir. Ataupun kita guna sesuatu berlebih-lebihan. Itu namanya membazir. Okey, jadi itu saja untuk aktiviti pada hari ini. Jangan lupa hantar dalam Google Classroom bila kamu dah siap hasil tugasan masing-masing. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan selamat menyiapkan tugasan.